Sekarang beralih kepada perkembangan terkini dalam arena politik. Dengan sedikit lebih 3 bulan lagi sebelum hari pengundian di Israel pada 27 Oktober. Adakah Benjamin Netanyahu akan muncul sebagai pemenang atau adakah Blok Perubahan mampu membawa perubahan yang diinginkan? Terkini, tinjauan pendapat oleh berita Saluran 12 menunjukkan bahawa Parti Yeshar, pimpinan Gadi Eisenkot sedang mengukuhkan kedudukannya di hadapan. Tinjauan itu menunjukkan bahawa Yeshar akan memperoleh majoriti dalam pilihan raya perundangan dengan 24 kerusi mendahului Parti Likud pimpinan Benjamin Netanyahu yang akan mendapat 23 kerusi. Mereka akan diikuti oleh Parti Bersama pimpinan Naftali Bennett atau Yachad dengan 15 kerusi. Diikut oleh Demokrat pimpinan Yair Golan dengan 11 kerusi dan Yisrael Beitenu pimpinan Avigdor Lieberman dengan 9 kerusi. Jadi untuk membantu memahami semua ini, kami mengalu-alukan penganalisis politik Jill Hoffman ke studio. Jadi Jill, tinjauan pendapat mengambil masa dan sukar untuk menilai terlalu banyak pada ketika ini, masih ada lebih daripada 3 bulan lagi. Namun begitu, Gadi Eisenkot sedang membuat kemajuan, tiada keraguan tentang itu. Apakah kesimpulan utama anda daripada tinjauan terbaru? Ini nampaknya sedang menjadi perlumbaan antara dua orang. Netanyahu sentiasa perlu mencari seseorang untuk ditentang dan digambarkan sebagai jahat kepada rakyat Israel. Jadi Gadi Eisenkot akan menjadi orang yang akan dijadikannya sasaran. Dan Anda tahu, ketika Eisenkot kurang mendapat sokongan, ia bukanlah satu perkara yang besar. Tetapi sekarang Netanyahu berasa terancam dan Trump tidak membenarkan dia menyerang Iran buat masa ini. Jadi dia ada orang lain untuk diserang. Dan apa lagi yang boleh anda kongsikan tentang bagaimana Naftali Bennett, bekas Perdana Menteri, prestasinya secara khusus dan Parti Baik Bersama, kumpulan pembangkang ini, begitu banyak spekulasi ketika mereka mula-mula bergabung. Apa perkembangan terkini mengenai ia sangat perkara mengecewakan itu? untuk Naftali Bennett, dan ada tinjauan lain di mana beliau menunjukkan prestasi yang lebih teruk. Dan beliau benar-benar menyangka bahawa beliau akan disambut dengan tangan terbuka sebagai calon Perdana Menteri. Dan apa yang berlaku dalam pilihan raya di sini ialah perlumbaan yang benar-benar tertumpu pada personaliti dan bukannya isu. Maka calon yang bukan Netanyahu secara automatik mendapat banyak sokongan daripada orang ramai yang mungkin lebih memilih Naftali Bennett atau orang lain untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi matlamat utama mereka dalam pilihan raya ini adalah untuk cuba menyingkirkan Netanyahu. Dan mana-mana calon yang bukan calon nombor 1 yang akan lakukan perkara itu akan menerima akibatnya. Ini adalah masa dalam kalender pilihan raya di mana serangan iklan mula memuncak. Dan kali ini iklan AI benar-benar menjadi tumpuan. Dan sebenarnya ia agak buruk. Dan sebahagian daripada mereka juga telah mengeluarkan iklan balas. Beritahu kami perkembangan terkini mengenai mesej kempen semasa bermula dengan Benjamin Netanyahu, satu respons daripada Gadi Eisenkot dan kini baru sebentar tadi sebuah iklan baru juga daripada Benny Gantz. Baiklah, jadi Netanyahu mengeluarkan satu iklan yang menunjukkan Gadi Eisenkot berlari ke arah, pada mulanya nampak seperti dia berlari ke arah seorang askar. Bagus, saya gembira Anda dapat melihatnya di skrin. Dan kemudian dia melepasi askar itu, dan kemudian dia pergi dan memeluk Mansur Abbas. Ini adalah kempen utama Netanyahu. Pendekatan yang akan dia katakan bahawa Eisenkot sama dengan orang Arab. Anda boleh panggil dia rasis. Netanyahu pernah lakukannya sebelum ini, tetapi itulah hakikatnya. Dan kemudian sudah tentu Eisenkot telah menjelaskan bahawa Netanyahu adalah orang yang memberi legitimasi kepada Mansur Abbas. Dan Gadi dan kemudian kita ada Benny Gantz melakukan apa yang mungkin Gadi patut lakukan dengan mengeluarkan iklannya sendiri. Itu menunjukkan Netanyahu melarikan diri daripada orang yang sama dan memeluk calon ultra-ortodoks. Goldknopf memegang papan tanda yang tertulis, "Kami rela mati daripada dikerah masuk tentera." Jadi keadaan sudah menjadi buruk, tetapi semua orang cuba mengukuhkan mesej mereka masing-masing. Dan mereka semua salah dalam satu cara atau yang lain. Dan kita akan melihat antara sekarang dan hari pilihan raya, banyak perubahan dalam peta politik. Terdapat laporan malam ini di saluran 13 bahawa Mansur Abbas akan menukar partinya menjadi Parti Yahudi Arab. Ya, dia malah telah bercakap dengan Yoav Segalovich, bekas timbalan menteri dari Yesh Atid, tentang bertanding dalam senariknya. Segalovich boleh bertutur dalam bahasa Arab dan mungkin akan bertanding dengan nama yang berbeza, bukannya Ra'am, yang bermaksud Parti Arab Bersatu. Jadi mungkin akan ada Parti Arab di pihak kanan.
Yosef Haddad, aktivis yang sangat pro-Israel, sedang meneliti kemungkinan untuk menubuhkan partinya sendiri yang boleh bertanding dalam pilihan raya ini. Dan Netanyahu, orang-orangnya telah berbincang tentang mungkin memberikan beliau satu slot khas. Tetapi Yosef Haddad lebih suka bertanding di tangga teratas senarai partinya sendiri. Akan ada banyak perkara yang perlu diputuskan dalam 97 hari akan datang, Manina. Akan ada banyak perkara yang perlu diputuskan dan sudah pasti banyak lagi iklan seperti yang telah kita lihat. Penganalisis politik Jill Hoffman, saya hargai kehadiran anda di studio. Terima kasih banyak seperti biasa.